Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. InsyaAllah jika ada video yang bermanfaat, insyaAllah akan ada di YouTube anda. Dan kalau anda nak join saya, jangan lupa tekan butang join member dekat bawah. Tekan butang berkenaan. Moga-moga ada manfaat ilmu juga untuk kita kongsikan secara tertutup bersama dengan kawan-kawan kita, dengan member-member kita. Sahabat-sahabat, hari ni kita nak tengok video ustaz-ustaz kita ni. Kita nak tengok juga perbincangan-perbincangan yang ada di dalam media sosial ni. Moga-moga ada manfaat. Baru-baru ni jadi isu misin perut dan isi ikan dalam kopok leko yang disampaikan oleh Ustaz Azhar Idrus Hafizahullah. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Soalan seterusnya. Ini soalan daripada orang. Jadi Ustaz Azhar Idrus dia react ataupun dia respon kepada soalan daripada orang yang bertanya. Dalam kepuk leka kita capur isi ikan dengan darah, perut, mesin sekaligus. Apakah hukum makan kepuk leka itu? Masuk neraka. Masuk neraka? Makan najis. Allah kata yang najis itu audaman maspuhan. Jadi Ustaz Azhar Idrus sebut tadi, makan kopok leko masuk api neraka disebabkan makan najis. So dia bagi ilah dekat situ, iaitu sebab masuk api neraka tu sebab makan najis, dan dia bagi hujah di situ. Darah yang basah. Okey, nikah selayang, dak siang dak basuh. Bola mesin ni darah-darah. Lepas tu guli dengan tepung. Goreng selalu. Makan darah mengalir. Pokoknya makan najis. Pokoknya najis haram. Aduh. Bila makan haram, masuk neraka ke surga? Cik jawab orang gemuruh. Oh, permainan dia macam tu. Neraka? Neraka ke neraga? Nabi kata kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi. Siapa yang makan makanan yang haram, layaknya masuk neraka. Kan kita patwa. Waktu hati-hati. Batu orang dulu-dulu basuh ikan. Kita dak nemalik ni sekor ikan. Rau masuk. Dak siang dak apa. Dengan tulang apa seru masuk. Betul tak? Dengan darah-darah. Makan. Nah Allah kata dalam Quran, audaman maspuhan, atau yang haram lagi, kamu makan darah yang mengalir itu. Okey. Itu yang Ustaz Azhar Idrus sebutkan. Menarik juga yang dia sebut. Maksudnya kalau kita makan makanan yang ada darah daripadanya, daripada sudut ilmu fiqahnya, ia termasuk di dalam makan makanan yang haram. Dan menarik, makan kopok leko. Jadi adakah sekarang ni orang kita hari ni yang duk makan kopok leko tu, kita makan makanan yang haram disebabkan dia masuk sekali? Yang ni adalah satu persoalan yang besar juga. Dan saya tengok ada ilmuwan kita seperti Dr. Rozami Ramli, dia ada ulas berkaitan tentang isu ni. Jom kita tengok apa yang dia ulas. Dr. Rozami dia ulas dekat Facebook. Dia tulis panjang, saya tolong baca. Makan keropok leko proses akan masuk neraka. Saya ada melihat video soal jawab daripada Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus. Nampak tu sebut Al-Fadhil. Maksudnya dia nak menghormati orang tu lah. Jangan kita menghina-hina orang tu. Sahabat-sahabat mungkin ada yang tak setuju dengan kenyataan Ustaz Azhar Idrus tadi. Janganlah kita menghina-hina dia. Bila ditanya berkaitan tentang keropok lekor yang dimisin, diproses, bercampur dengan darah dan perut ikan sekaligus, apakah hukum makan keropok lekor itu? Ustaz Azhar Idrus jawab, masuk neraka. Pasal apa? Makan najis. Kemudian beliau memberikan dalil daripada surah Al-An'am untuk menyokong jawapan beliau. Untuk berlaku adil, jemput tonton video jawapan penuh berkaitan jawapan UAI. Saya tidak boleh share video di sini kerana tim beliau terkenal dengan selalu copyright. Oh, saya selalu kena. Jika upload video beliau. Oh, saya selalu kena copyright ni. Yang kedua, bagi saya perkara ini perlu berhati-hati ketika menjawab. Tidak boleh kita menerakakan seseorang dalam perkara khilafiyah. Cukuplah kita mengatakan sesuatu perkara itu haram, bid'ah, makruh dan sebagainya sahaja. Isu kedudukan orang itu neraka atau sebaliknya bukan urusan kita. Yang ni Ustaz Dr. Rozaimi kita sebut. Yang ketiga, adakah darah ikan adalah najis? Perkara ini ulama berbeza pendapat berkaitannya. Salah seorang ulama mazhab Syafi'i iaitu Asy-Syirazi menyebutkan dalam permasalahan darah ikan ni terdapat dua wajah, dua pandangan. Wajah yang pertama adalah najis seperti darah yang lain. Yang kedua, ia suci kerana ukuran kadar darah ikan tidak lebih banyak ataupun disebut
disebut sebagai lebih sedikit dibandingkan dengan bangkainya. Bangkai ikan adalah suci, demikian juga suci darahnya. So yang ni direkodkan di dalam kitab Al-Muhadzab oleh Asy-Syirazi. Berdasarkan teks di atas, jelas ia menunjukkan berkaitan darah ikan ini mempunyai beberapa wajah, beberapa pandangan dalam mazhab Syafi'i. Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' lebih cenderung mengatakan pandangan yang mengatakan ia adalah najis merupakan pandangan yang asah, iaitu lebih sahih. Namun terdapat juga ulama yang memilih pandangan yang mengatakan ia suci. Yang keempat, dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin yang mengumpulkan fatwa-fatwa beserta pandangan yang tidak muktamad mazhab Syafi'i, disebutkan bahawa telah sepakat antara Ibn Hajar, Ibn Ziyad, Ar-Ramli dan lain-lainnya terhadap apa-apa perkara yang berada dalam ikan yang kecil adalah suci, termasuk darah dan kotorannya, dan harus makan ikan tersebut beserta perkara itu. Sesungguhnya ia tidak akan menajiskan minyak ketika digoreng. Bahkan hukum ini juga berlaku pada ikan yang bersaiz besar, kerana dalam mazhab kita ada satu pandangan yang kuat mengatakan bahawa ikan tidak mempunyai darah. Daripada nukilan di atas dapat kita ketahui masih berlaku perbezaan pandangan ulama dalam masalah ini. Ada juga yang membezakan di antara ikan besar dan juga ikan kecil. Ini dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang keempat, selain itu ulama mazhab Hanafi seperti Ibn Abidin dalam hasyiahnya, Hasyiah Ibn Abidin, dia sebut, dia kata wal mazhab, pandangan menurut mazhab adalah darah ikan adalah suci. Dalam mazhab Hanafi juga terdapat perbezaan pandangan dalam hal ini kerana diriwayatkan daripada Abu Yusuf, beliau mempunyai pandangan yang agak berbeza. Dalam mazhab Hanbali pula terdapat ulama Hanabilah yang berpandangan darah ikan adalah suci. Salah seorang ulama mazhab Hanbali iaitu Ibn Muflih menyebutkan dalam kitab dia Al-Furu', darah ikan menurut pandangan yang asah dia adalah suci. Namun masih terdapat perbincangan dalam mazhab Hanbali. Tidak salah untuk memilih pandangan yang mengatakan haram ataupun najis. Ini maksudnya ini adalah pandangan daripada Ustaz Azhar Idrus tadi. Kemudian disebut namun tidak bersetuju dengan sifat mudah menerakakan orang dalam isu khilafiyah yang kita tidak bersetuju dengan hal berkenaan. Lebih molek bagi yang berpegang kepada pandangan yang haram dalam isu ini untuk berkata hukumnya haram dan boleh bawa ke neraka. Ini kerana kemungkinan pemakan itu ada amal soleh lain yang menyebabkan terhalangnya dari neraka. Begitu juga boleh dihuraikan juga jika pemakannya pemakannya tidak tahu keropok lekor itu diproses sebegitu rupa, maka dia tidak berdosa kerana jahil dalam isu ini. Sebelum ini kita mudah melabel orang, yang ni dia katalah untuk peringatan bersama. Sebelum ini kita mudah melabel orang yang tegas terhadap perkara bid'ah, kononnya mudah menerakakan orang. Kali ini tidak mustahil jika perkara itu akan berbalik kepada si penuduh. Moga tulisan ini bermanfaat. Rozaimi Ramli. So ramai orang share, 777 apa dia share, banyak share. Bagus, moga-moga ada manfaat. Saya pun agak suka dengan pandangan yang disebutkan oleh Dr. Rozaimi ini, sebab dia sebutkan bahawa dalam mazhab Syafi'i sendiri pun ada perselisihan pendapat berkaitan tentang darah ikan ini suci ataupun tidak suci. Maksudnya boleh makan, ataupun kalau buat kopok lekor tu boleh terus buat kopok lekor macam tu saja ke, ataupun dia nak kena bersihkan dulu. Ini pun ada di dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Kalau orang dah pilih pandangan yang kedua, apa masalah dia? Kedua-duanya pun dalam pandangan mazhab Syafi'i, tapi kita tak berapa setujulah apabila awak menerakakan orang. So yang itulah pandangan yang disebutkan oleh Al-Fadhil Dr. Rozaimi Ramli. Jom kita tengok pula pandangan daripada Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Dr. Asri pun ada bagi kenyataan di dalam hal ini. Saya nak dengar, kita dengar sama-sama apa yang disebutkan oleh Dr. Muhammad Asri. Video ni saya ambil daripada Pro Media Tajdid, short video. Jangan lupa untuk subscribe. Saya dah subscribe. Sahabat-sahabat yang lain belum subscribe, subscribe sekarang. Jadi kita dengar apa yang disebutkan oleh Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Saya dengar tu tadi ada orang tanya saya, ada satu ustaz yang suka duk maki orang ni daripada Pantai Timur. Saya tak maki tu bebi kadar. Dia ni duk keluar hukum hakam tentang darah ikan. Apa yang dia sebut tu ialah pandangan dalam mazhab Syafi'i. Ada dua pandangan. Yang masyhur dalam mazhab tak boleh najis. Kan satu pendapat lagi membolehkan. Darah ikan tu tidak dihukum sebagai daman masfuha yang diharamkan kerana ikan tu sendiri wa uhilla maitatuhu, dan dihalalkan bangkainya dalam laut tu. Ada sahih Bukhari. Jadi dia tak termasuk. Dan pendapat ini juga dalam pendapat dalam mazhab Malik, dan dia juga adalah pendapat di dalam mazhab Hanbali. Ada dua qaul dalam mazhab Hanbali. Ibn Taimiyah antaranya yang menyokong pendapat ni. Dalam Hanbali ada dua pendapat. Kata darah ikan tak ada apa. Kata orang tu bersiang, dia goreng ada darah, tak ada apa. Darah ikan tak ada termasuk jadi najis. Tak apalah. Entah bagi dua pendapat. Tapi tak boleh dia pergi kata kalau makan tu masuk neraka. Makan ni najis, makan haram masuk neraka.
Ini tanda tak berlapang dada. Dia sebahagian manusia ni dia duk kata orang lain kata siapa buat bid'ah masuk neraka. Padahal kita tak sebut masuk neraka pun. Kita kata jangan buat bid'ah saja. Dan kita bagi keuzuran kalau dia tak tahu, mungkin dia silap, dia salah sangka, kita bagi keuzuran semua. Dan mungkin tidak bid'ah di sisi dia, bid'ah di sisi kita. Agama ada ijtihad yang luas. Dan ini juga adalah pandangan saya yang saya pegang. Daripada dulu lagi saya masih berpegang dengan hal ini. Mungkin kita menganggap sesuatu perkara itu bid'ah, perkara itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW, tetapi jika ia adalah perkara khilaf, baik kita berlapang dada dalam bab ni dan jangan kita menerakakan orang terhadap perkara yang khilaf. Apatah lagi jika khilaf itu berlaku dalam kalangan ulama-ulama besar. Macam isu sekarang ni, ulama-ulama mazhab Syafi'i pun khilaf terhadap isu ini. Maka patut sangatlah kita berlapang dada kalau kita pun sebut bahawa kita ni mazhab Syafi'i rahimahullah. Berlapang dada sesama mazhab Syafi'i sendirilah. Ni tak bolehlah nak samakan orang pergi makan darah ikan yang khilaf sama seperti minum arak. Itu lain. Itu tempat yang telah ijma'. Betul. Setuju. Yang ni bukan orang tu nak lawan Tuhan. Mungkin pada sisi dia ikan tu sendiri halal. Katalah ini pendapat yang kuat, elok jangan makan. Kalau kita nak tarjih macam tu, tak boleh siapa makan masuk neraka. Tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Sebab itu kena ada kelapangan dada dalam melihat khilaf. Hatta dalam mazhab Syafi'i itu sendiri dua pandangan ada. Khilaf dalam mazhab. Kebetulan tadi saya nak main orang tunjuk. Saya kata tak boleh macam ni. Tak boleh lah sampai masuk neraka. Kan? Pasal apa awak masuk neraka? Termakan darah ikan. Come on lah. Kalau minum arak cerita lain. Bersiang ikan, ada darah tu, pergi goreng kali, masuk neraka. Kadang-kala. Sebab tu kadang-kadang hidup ni, samalah kita lah nasihat diri kita. Ini style Dr. Mazhar ni. Kita semua sama. Hujung-hujung ni mesti bagi macam tu. Jangan berbodoh ke orang saja. Kadang-kadang hari bodoh saya, cik. Ada juga. Macam tu Ramli kata. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Supaya kita sama-sama untuk memahami hukum syarak, tuan-tuan, ada bab yang khilaf. Contoh nabis. Okey. Rendaman kurma. Pakai haram. Nabis ni ayak rendaman. Rendam buah. Betul lama sikit. Dia mari nak jadi macam nak tapai sikit. Tak mampu. Benda bab ni orang khilaf. Ahli Kufah ada pandangan dia. Sebab tu terkenal Al-Waqi' bin Jarrah. Siapa baca puisi yang dinasabkan kepada Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'il surati fa arsyadni. Tu guru Imam Syafi'i. Ilma nurun wa nuru Allah la yahdi al-asi tu. Waqi' syakautu ila Waqi' bin Jarrah nama dia. Waqi' tu puasa semayang malam, khatam Quran tiap-tiap hari, minum nabis. Imam Zahabi kata alangkah baiknya jika dia tak minum. Warak sikit. Tapi mana nak cari orang seperti Waqi' kesalahan. Benda macam tu orang tak boleh kata ahli neraka. Pasal bab ni bab yang khilaf di dalam benda-benda muamalah. Betul. Benda-benda yang muamalah, bukan khilaf yang sikit-sikit, khilaf yang strong. Dua-dua pihak ada hujah. Macam tadi, bukan siapa-siapa nak lawan Nabi. Kawan ni faham macam ni, kawan ni faham, duduk pada nas tu juga. Belajar banyak, sadrurah, masya-Allah, rahmat Allah. Kalau benda yang clear haram, arak haram, curi hak orang haram, makan harta rasuah haram, hak ni semua clear. Tak ada orang kata rasuah, ada ulama kata makruh, ada kata sunat muakkad, tak ada. Yang ni haram, yang makan pun haram, yang setuju pun haram. Wallahu ta'ala alam. Okey, baik. Itu daripada Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. So, kita dah dapat pandangan ulama-ulama ni berkaitan tentang isu yang ditimbulkan oleh Ustaz Azhari Idrus. Sebenarnya, yang Ustaz Azhari Idrus sebut tu pun tak salah lah. Maksudnya, yang Ustaz Azhari Idrus sebut tu memang juga termasuk di dalam pandangan di dalam mazhab Syafi'i. Dan yang pandangan yang sebaliknya pun, yang ramai orang duk lakukan pun, walaupun dia tak tahu tu mazhab Syafi'i, ataupun dia tak tahu bahawa itu adalah pandangan yang bukan pandangan yang kuat di dalam mazhab Syafi'i, tapi kita duduk lakukan ataupun kita duduk amalkan dah. Yang tu pun tak salah. Jadi kita ada dua pandangan yang ulama berbeza pendapat di dalam bab ni, maka berlapang dada dalam bab ni. Cuma saya rasa isu yang besar bukanlah isu ada pandangan A ataupun pandangan B dekat sini, tetapi isu yang besar adalah menerakakan orang yang memilih pandangan yang berbeza dengan pandangan yang kita ambil, sedangkan pandangan itu masih lagi dalam isu perbincangan. Baik sahabat-sahabat, alhamdulillah kita dah tengok video malam ni, dan insya-Allah saya akan buat video reaction saya sendiri berkaitan tentang isu ini akan datang. Terima kasih banyak sahabat. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.